3 golongan yang perlu menyimpan emas. Saya bagi 3 golongan ni, tuan-puan boleh cek balik tuan-puan berada kat golongan yang keberapa. Untuk golongan yang pertama ni tuan-puan, golongan orang yang ada 2 penyakit ni. Penyakit yang pertama ialah boros dan penyakit kedua adalah bocor. 2 penyakit ni ada dekat tuan-puan, maka tuan-puan kenalah cari inisiatif untuk simpan emas tuan-puan. Sebab apa? Sebab kalau tuan-puan nampak cash yang banyak tuan-puan, maka tuan-puan tak boleh duduk diam. Otak tuan-puan dah macam-macam dah fikir tuan-puan. Contohnya gaji katalah 2-3 hari nak masuk tuan-puan dah fikir macam-macam lah, nak beli apa. So, untuk yang ada 2 penyakit ni, penyakit boros dan bocor, tuan-puan kenalah planning betul-betul untuk simpan dalam bentuk emas. Okey, saya bukan nak bercerita pasal orang lain, tapi saya nak cerita pasal diri saya sendiri. Saya pun ada 2 penyakit tu tuan-puan. Okey, saya memang tak boleh tengok cash yang banyak. Apa yang saya buat tuan-puan, saya tukarkan duit saya RM100 jadi emas. Okey, tukar sedikit demi sedikit, maka tuan-puan, alhamdulillah saya dah ada simpanan. Kalau tuan-puan ada hasrat untuk nak menabung tapi tak berjaya, bila sampai je hujung bulan tuan-puan korek balik, sampai yang tengah bulan tuan-puan korek balik, maka tuan-puan kena tukar cara tuan-puan menabung. Contohnya tuan-puan, paling basic apa yang tuan-puan kena buat, formula mudah, tuan-puan ambil gaji tolak menabung, selebihnya buat berbelanja. Sebab apa tuan-puan? Tuan-puan kena ambil sedikit, at least 10% daripada duit simpanan tuan-puan tukar ke dalam bentuk emas. Sebab apa tuan-puan? Katalah gaji tuan-puan 3,000, 10% daripada 3,000 kita simpan 300. So, kita ada baki lagi 2,700. So, kita ambil 300, kita simpan 2,700 lagi kita nak berbelanja. Bila sampai hujung bulan tuan-puan pada tak cukup kewangan, maka tuan-puan akan guna duit simpanan tersebut dengan rasa bersalah. Kita akan guna juga duit tu, tapi kita akan guna dengan rasa serba salah tuan-puan. Kenapa aku nak kena ambil juga duit ni? Maka tuan-puan, walaupun tuan-puan ambil RM20, tuan-puan rasa bersalah sangat tuan-puan. Itu formula mudah untuk tuan-puan nak menabung. Dan saya tukarkan formula ni ke dalam bentuk emas tuan-puan, supaya lebih kekal bila berada dalam gram emas ni tuan-puan. Contohnya tuan-puan, bila saya tukar jadi 5 dinar ni tuan-puan, saya rasa sayang sangat nak jual tuan-puan. Walaupun saya tahu ini adalah duit, tapi saya rasa sayang nak menjual, sebab saya tak akan jual semata-mata saya nak tukar spot ring baru. Saya tak akan jual tuan-puan. Maka saya akan simpan sebab saya sayang nak jual emas ni. Sebab tuan-puan, saya rasa sayang sebab saya beli dengan harga yang murah dulu. Sekarang harga emas dah naik. Walaupun harga emas naik, saya tetap sayang nak jual. So, itu adalah golongan yang pertama yang ada 2 penyakit, iaitu boros dan bocor. Okey, untuk golongan yang kedua ni tuan-puan, golongan yang ada cash yang banyak. Okey, dia boleh menabung, tetapi dia tak menabung dalam bentuk emas. Dia tak alihkan sedikit wang dia dalam bentuk emas. Ini adalah golongan yang kedua. Contohnya dia dah boleh menabung 10,000, 20,000, tapi dia tak alihkan sedikit dalam bentuk emas, maka itu adalah kerugian bagi dia tuan-puan. Sebab duit kita ni, kita bukan nak guna sekarang. Kalau contohlah 20,000 tu tuan-puan nak guna hari, tak ada masalah. Okey, tapi tuan-puan nak guna untuk future nanti, untuk masa tua nanti, untuk masa persaraan nanti, maka itu akan merugikan kita kalau kita simpan dalam bentuk cash ni tuan-puan. So, apa yang kena buat tuan-puan, alihkan sedikit ke dalam bentuk emas. Kita simpan dana kecemasan saja dalam bentuk cash. Simpan 3 bulan gaji. Kalau gaji tuan-puan 3,000, maka tuan-puan simpanlah 9,000 dalam bentuk cash. Selebihnya tuan-puan tukar kepada bentuk emas. Kalau tuan-puan ada 20,000, 9,000 tuan-puan simpan dalam bentuk cash, lagi 11,000 tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Sebab kita nak guna untuk future nanti tuan-puan, untuk dana persaraan, kita simpan selebihnya dalam bentuk emas. Dan golongan yang ketiga ni tuan-puan, golongan orang yang memang ada harta. Okey, memang golongan T20, ada harta, okey, ada kekayaan, tapi tak simpan dalam bentuk emas. Maka itu adalah satu kerugian juga. Sebab apa tuan-puan? Sebab emas ni adalah insurans kewangan. Maka kalau tuan-puan tak simpan sedikit kekayaan tuan-puan dalam bentuk emas, maka tuan-puan akan rugi. Sebab ada tak orang yang beli kereta tapi tak mau beli insurans? Beli kereta mesti nak kena ada insurans. So, emas dia adalah backup sebagai insurans tuan-puan. Insurans yang macam mana tuan-puan? Okey, anything happen dekat tuan-puan, okey, maka tuan-puan ada sikit simpanan yang tuan-puan boleh guna. Tak back to zero. Tuan-puan ada emas sebagai backup untuk tuan-puan memulakan kehidupan kembali. Contohnya tuan-puan, kapal Titanic yang besar tuan-puan. Anggaplah kapal Titanic yang besar tu adalah kewangan tuan-puan. So, masa kapal Titanic tu nak patah dua tuan-puan, dan dia nak tenggelam ke dasar lautan, apa yang berlaku, mereka gunakan pelampung-pelampung ataupun kapal-kapal yang kecil tu sebagai penyelamat orang yang berada atas kapal tu nak survive. Walaupun tak boleh menyelamatkan semua orang, kita boleh menyelamatkan beberapa kekayaan, okey, beberapa orang untuk hidup. Begitu juga tuan-puan, kekayaan tuan-puan yang besar tu tuan-puan, at least
Anything happen dekat kita, kita boleh gunakan emas-emas ni untuk kita kembali hidup tuan-tuan.